Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua ibu bapa yang hadir pada malam ni. Tanpa melengahkan masa, ini sekadar orang panggil apa, pertemuan ringkas lah kita semua, sebab sebelum ni kita tidak sempat untuk buat program berjumpa bersama kita dan dan ini adalah program pertama lah selain daripada taklimat awal dulu sekolah, awal-awal sekolah dulu dengan Ustaz Ashrul. Ini adalah kali pertama lah dengan Ustaz Ashrul. Ustaz Ashrul ni merupakan penasihat kepada Seriti Kawasan Puchong yang juga Seriti Sedang Jaya. Selain itu sebagai Ketua Pemuda PAS Kawasan Puchong lah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Ustaz Ashrul untuk memberikan sedikit peringatan dan tazkirah kepada kita pada malam ini. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallim ala habibina wa habibillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون صدق الله العظيم. Yang dikasihi serta dihormati Cikgu Rashidah, Guru Besar Seriti Sedang Jaya, para muallim, muallimah Seriti Sedang Jaya, seterusnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan di kalangan ibu bapa yang dikasihi Allah sekalian. Pertama-tamanya kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini dalam satu siri kuliah ataupun kita panggil tazkirah bagi pihak Seriti Sedang Jaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini mendapat rahmat serta kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita terlalu banyak nikmat yang sangat besar kepada kita, iaitu yang terutamanya iaitu nikmat iman dan Islam. Satu nikmat yang mana dikurniakan tidak hanya kepada beberapa bilion saja di atas muka bumi ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang besar ini untuk kita syukuri. Mudah-mudahan kita dapat menjadi sebahagian daripada mereka yang bersyukur, dan insya-Allah kita doakan juga mudah-mudahan kita akan terus kekal dalam nikmat ini sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di penghujung kehidupan kita ini nanti, dengan kita inginkan kita pergi daripada ataupun kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, di samping itu kita juga perlu menjadikan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebagai sebahagian daripada pegangan yang perlu kita bawa pada setiap hari. Mudah-mudahan bila mana kita bersyukur, kita berpegang kepada ayat Allah Subhanahu wa taala yang pada Allah Taala pernah menyebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang Allah Taala berfirman dalam Al-Quran yang mana bermaksud la in syakartum, sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala akan tambahkan lagi kepada kamu nikmat-nikmat dia. Dan Allah Taala memberikan satu peringatan selepas daripada itu, la in kafartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sesiapa yang
kufur dengan nikmat Allah Ta'ala, dengan kata lain tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala memberi peringatan kepada kita bahawa azab Allah Ta'ala itu sangatlah pedih. Jadi Alhamdulillah malam ni kita dipertemukan dalam ruang pertemuan yang mudah-mudahan sebahagian daripada satu taman daripada taman-taman syurga, walaupun kita berada dalam suasana yang berjauhan, tapi pada saya tidaklah terlalu ralat sangat sebab sejak pada PKP ni dah biasa dah cakap seorang-seorang, kuliah seorang-seorang depan kamera, dan kita mengharapkan audiens ataupun sahabat-sahabat, tuan-tuan ataupun mereka yang mendengar di depan kita ni betul-betul mendengar lah, sebabnya kadang-kadang kita dalam dunia online ni kita biar terbuka, lepas tu kita pergi buat kerja lain, masak dan sebagainya. Namun saya kira tuan-tuan, puan-puan di kalangan anggota Seriti ni insya-Allah tidaklah sedemikian rupa. Dan mudah-mudahan kita ambil sedikit mungkin peringatan-peringatan pada malam ini sebagai pegangan kita. Kenapa? Kerana peringatan-peringatan ini merupakan satu benda yang bermanfaat kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala pernah menyebutkan dalam Al-Quran yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan ini memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Mudah-mudahan ia sebahagian daripada apa yang menjadi pegangan kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi berada dalam lingkungan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, yang mana kita lihat dari semasa ke semasa, dari hari ke hari, bermula daripada 14 Oktober yang lalu, sejak kita memulakan PKPB ini, kita lihat bagaimana trend kes positif COVID-19 ini semakin meningkat. Dan ia satu perkara yang sangat membimbangkan kita. Mudah-mudahan kita akan sentiasa menjadi orang yang berwaspada, kita dapat menjaga diri kita, diri keluarga kita, dan kita perlukan kepada orang kata penjagaan yang sempurna untuk kita mengelakkan daripada berlaku ataupun terkenanya COVID-19 ini terhadap diri kita dan keluarga kita. Dan ini sebagai satu tarbiyah dan juga sebagai satu ujian yang perlu kita belajar dari semasa ke semasa, sebagai satu peringatan juga kepada kita bahawa kita nak menjaga diri kita ni bukan setakat kita nak bagi pelepas diri kita saja. Kita mesti nak pastikan ahli keluarga kita pun sama-sama dapat menghindarkan diri daripada ujian ini, daripada virus ini. Dan ini sebagai satu orang kata peringatan kepada kita, bukan setakat di dunia ini saja kita kena berjaga, bahkan kita kena juga jaga daripada kita terjumus daripada perkara-perkara yang boleh mencampakkan kita atau menjerumuskan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wal a'yazu billah. Dan kita nak supaya azab api neraka Allah Taala ni tidak terkena pada diri kita dan keluarga kita. Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu. Allah Ta'ala sebut qu anfusakum, pelihara diri kamu daripada, dan juga wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kamu daripada terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibrah ataupun pengajaran daripada COVID ini disampai kita pelihara ahli keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, anak-anak murid kita daripada terkena COVID-19. Kita juga sentiasa berwaspada supaya kita tidak terjerumus bersama-sama di kalangan mereka-mereka yang ingkar dan kufur kepada Allah SWT di hari akhirat ke dalam api neraka, wal'iyyazu billah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bila sebut tentang PKPB dan tajuk yang kita terima ataupun yang kita nak bincangkan pada malam ini, bila sebut PKPB, sudah tentulah ia sinonim dengan bagaimana kita
nak menjadikan PKPB ini sebagai satu ujian dan tarbiyah dari Allah SWT untuk kita jadi orang yang betul-betul bersabar. Dan kita nak bersabar sebab kadang-kadang kalimah sabar ni satu kalimah yang sukar untuk kita terapkan dan kita letakkan dalam diri kita sepenuhnya. Dan kita tak boleh nak kata pada orang lain, sabarlah. Sebab ia kadang-kadang bergantung kepada situasi. Kadang-kadang kalau kita lihat ahli keluarga kita, ahli keluarga jiran kita mungkin, ataupun orang yang kita kenal, bila mana ada keluarganya terkena jangkitan ataupun terkena wabak COVID ini, kita nak kata sabar kepada dia, kadang-kadang kita pun tak tergamak. Sebab apa? Sebab kita tak berada pada diri mereka. Sebab itulah kita kena sentiasa menjadikan sabar ini sebagai sebahagian daripada cara untuk kita meletakkan iman kita di tahap yang tertinggi sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Taala ada menyebutkan innallaha ma'as sabirin. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan bagaimana Allah Taala bersama-sama dengan orang-orang yang sabar. Dan sabar ni merupakan sifat yang akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ia merupakan satu kekuatan bagi jiwa orang-orang mukmin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin kasih Allah sekalian, kita sebut tentang sabar, bagaimana kita nak jadikan ia sebagai satu daripada kekuatan dalam diri kita. Sebab bila mana cerita tentang sabar, dan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang mana bermaksud, Rasulullah telah bersabda yang bermaksud iman itu dua bahagian, satu bahagian sabar dan satu bahagian lagi adalah syukur. Dari sini kita nak boleh, bila kita lihat pada hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi ini, bagaimana tingginya darjat ataupun betapa besarnya pengajaran daripada sabar ini, sehingga kan disebutkan oleh Nabi SAW, iman ini letaknya pada dua bahagian yang besar, yang utama, iaitu pertama sekali adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Kerana kalau kita memiliki kedua-dua ini, kita ada sabar, kita ada syukur, insya-Allah kita akan berada dalam keadaan yang sentiasa dilimpahi dengan rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan iman itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu sendiri, sabar ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 90 kali. Mungkin anak-anak Siti kita nanti bila mana dia sampai pada bab sabar ni, mungkin dia akan dapat jumpa perkara ini. Kerana dalam Siti ni kita pun tahu ada silibus berkaitan dengan Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan bila mana kita dapatkan ini, kita dapat menjadikan kita sebahagian daripada mereka yang betul-betul bersabar seperti Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang muslimin kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat tentang apa yang kita nak lihat pada hari ini, saya nak mungkin tak bawa tuan-tuan dan puan-puan kita semua supaya kita lihat konteks sabar ni, dan juga kita nak kenal juga apakah dia jenis-jenis sabar yang mungkin boleh kita terapkan dalam diri kita, yang mana kalau boleh kita capai satu persatu ataupun kita dapat satu daripada dia pun tidak mengapa. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran disebutkan satu kalimah ataupun diarahkan kepada kita untuk menjadi orang yang betul-betul bersabar. Dalam arti kata lain, sabar ini bukan setakat berada pada lapisan pertama, bahkan kesabaran itu berada pada tahap kedua, ketiga dan seterusnya. Bagaimana saya nak katakan begitu? Maksudnya adalah bila mana kita nak letakkan kita dalam kesabaran, kita bila mana datang ujian, kita letakkan diri kita dalam keadaan yang sabar. Kita bertenang. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ada menyebutkan dalam satu ayat yang cukup masyhur, yang cukup penting untuk kita hadamkan pada malam ini. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala ada menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu. Saya ulang sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun.
ayat ini berada pada surah Ali Imran ayat yang terakhir sekali, iaitu ayat ke-200. Yang mana Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, yang mana bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, yakni dalam menghadapi segala kesukaran, dalam mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan. Dan itu isbiru. Bila sebut isbiru ni, kalau kita belajar bahasa Arab, isbiru ni kita lihat daripada perkataan daripada fi'il amar, iaitu fi'il yang menyatakan perintah. Perintah Allah Ta'ala, bersabarlah kamu. Mana satu perintah kepada kita untuk kita bersabar dengan menghadap dengan segala kesukaran yang kita hadapi, setiap pekerjaan yang kita hadapi. Allah Ta'ala tambah wasabiru, kemudian kita kuatkanlah kesabaran kamu. Kuatkan kesabaran dari segi apa? Bila mana kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olahnya macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bila kita berhadapan dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kesusahan, dengan wabak dan sebagainya, kemudian kita bersabar. Kemudian datang pula satu perkara seperti godaan-godaan, tomahan-tomahan ataupun hinaan-hinaan kepada kita, kita kuatkan lagi kesabaran kita. Dalam keadaan kita menjaga ataupun kita bersabar dengan ujian, kemudian orang fitnah pula kita, contoh kita ni kita ni kerja kadang-kadang terdedah dengan pelbagai bentuk orang dengki dan sebagainya. Mungkin tempat kerja tuan-tuan mungkin adalah, saya bagi contoh lah kalau ada, bila mana kita diberi ujian, contohnya kita banyak kerja sebagai tu, orang tuduh pula kita rompak duit dan sebagainya. Jadi ia sebagai satu perkara yang kita nak kuatkan lagi kesabaran kita. Tadi kita sabar dah, Allah Ta'ala suruh kita kuatkan lagi kesabaran. Kemudian Allah Ta'ala sebut warabitu, dan bersedialah, dan juga dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan. Bersedia, warabitu ni maknanya kita kuatkan lagi. Tadi bila kita asabiru, kita kuatkan kesabaran, warabitu kita pahatkan betul-betul kesabaran tu dalam hati kita, supaya ini menjadi medan untuk kita bertahan dengan ujian-ujian tersebut. Allah Ta'ala sebut kepada kita, bertakwalah kamu, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan mendapat kejayaan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut tentang sabar, kita tahu bahawa ia satu sifat manusia, yang mana ia bererti menahan diri dan kita menanggung diri kita dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah kepada yang disukai, atau kita menahan dan menanggung diri daripada yang disukai nafsu kepada yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci dia. Maksudnya bila mana kita nak melakukan sesuatu yang Allah Ta'ala redha, ni kalimah sabar. Contoh, kita bersabar untuk melakukan maksiat, untuk tidak melakukan maksiat. Itu satu. Di samping kita tadilah kita cerita tentang ujian sebagainya, kesabaran yang boleh kita letakkan di sini juga adalah kita menahan diri daripada kita melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita menanggung diri daripada kita nak melakukan perkara yang disukai oleh nafsu, kepada daripada perkara yang nafsu suka, kita nak berubah kepada perkara yang Allah Ta'ala suka. Ni sabar. Dan kita kena dan kita pun tahu bahawa sabar ni dia ada pengertian yang pelbagai. Pengertian yang pelbagai. Cuma bila sebut tentang kalimah sabar, itulah dia sebenarnya orang kata tafsiran yang betul tentang sabar daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Mana kita nak tahan diri kita daripada melakukan perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bila mana kita berada di dalam medan peperangan, kita nak menahan diri atau kita nak menjadikan diri kita ni berani menghadapi musuh, kepada daripada kita menjadi seorang yang berani daripada kita menjadi orang yang bacul. Maksudnya kita nak jadi berani dari medan perang tu juga, kita perlukan kepada kesabaran. Kesabaran. Sebab apa? Sebab di situ nanti akan ada ujian yang menimpa kepada kita. Kita sabar, kita tahan diri. Dan sabar ini adalah satu senjata yang sangat ampuh kepada orang-orang mukmin. Dia menjadi satu
satu senjata yang disebutkan di sini yang sangat penting kepada manusia. Apatah lagi dalam keadaan kita menjaga ataupun kita dalam keadaan kita menghadapi ujian sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian Allah sekalian, dan ia bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh ayat Allah SWT tadi bila saya sebutkan ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Mana kita nak di situ di akhirnya bila mana kita meletakkan kesabaran dalam diri kita tu, sabar dalam menempuh ujian, sabar untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dalam menghadapi wabak, sabar dalam menghadapi kesakitan, sabar dalam menghadapi segala ujian, dan kita sabar dalam kita nak mengelakkan diri kita daripada terjerumus dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga memerlukan kepada kesabaran. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat cendekiawan Islam membahagikan sifat sabar ini kepada beberapa jenis. Kepada beberapa jenis. Mungkin kat sini kita boleh perhatikan. Untuk malam ini saja saya akan terangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun tak tahu berapa lama. 5 minit je lagi. Minta maaf lah, saya tak beritahu pun berapa minit nak bercakap ni. Tapi tak apa, saya cuba ringkaskan. Saya Cikgu Syidah beritahu 5 minit. Cuma ada 5 perkara, saya akan cerita satu perkara 1 minit. Baik. Yang pertama, sabar terhadap kesusahan dan bala bencana yang menimpa para manusia biasa. Bahkan juga mungkin di kalangan Nabi alaihi wassalam, di mana disebutkan dekat sini apa yang disebutkan dalam Al-Quran, sabar dalam bentuk termasuklah bersabar dengan kefakiran, bersabar dengan kelaparan, kita bersabar dengan terhadap kesakitan, di mana kita dalam peperangan kita bersabar dengan merasa takut dan sebagainya. Kemudian kita rasa bersabar kalau kita kehilangan wang, ialah bila kita berjuang ni, wang kita banyak dikeluarkan, dan kita juga sabar di mana kita terpaksa mengorbankan jiwa kita kerana Islam. Baik. Yang kedua, kita sabar terhadap keinginan nafsu yang menjadi urusan syaitan. Antaranya, sabar atas tarikan dan tuntutan runtuhan nafsu yang rendah dan hina, termasuk bersabar dari perasaan marah. Mari kita lihat dekat sini, bila sebut tentang sabar dari perasaan marah, dan yang mana kita tahu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan antara lain bermaksud orang yang kuat itu adalah mereka yang dapat menahan diri mereka daripada marah. Sebab tu kadang-kadang saya ingatkan, saya dah 15 tahun lebih kurang, 15 tahun lebih kurang saya menjadi guru, jadi guru besar ataupun pengetua saja lebih kurang 7 ke 8 tahun. Maksudnya setiap tahun saya belajar iaitu bagaimana kita nak menahan marah. Kita nak marah, kalau masa muda-muda dulu marah dengan anak-anak pelajar, budak-budak asrama biasalah. Kemudian bila kita dah jadi pentadbir, sabar dengan kerenah guru-guru. Kemudian bila kita dah sesama kita nak tahan marah tu satu benda yang tersebahagian daripada sabar. Dan yang ketiga, sabar terhadap kemewahan. Ini termasuklah bersabar terhadap kenikmatan orang lain. Kita tengok orang lain lebih, kan, kita pun rasa macam nak jadi macam dia. Kita tak boleh jadi ni. Ni sabar. Kita kena sabar. Nampak orang mewah, kita kena sabar dengan kemewahan. Kita cukup dengan apa yang kita ada. Kalau kita ada peluang untuk tambah, tambahlah. Tapi ia perlu ada kepada kesabaran. Sabar ni untuk apa, tuan-tuan? Supaya kita tidak melakukan perkara yang melanggari undang-undang dan syariat. Sebab kalau kita tak sabar, kita nak mewah macam orang lain, kita pun mencuri contohnya. Atau kita tipu duit orang, scammers dan sebagainya. Ini contoh tidak sabar. Sebab itulah sabar dengan kemewahan ni adalah satu perkara yang ada, yang perlu kita tahu, yang perlu kita dapat. Dan yang keempat, sabar terhadap ketaatan. Ketaatan ni maksudnya, sebenarnya kita tahu nafsu. Nafsu ni dia suka kepada pengengkaran. Engkar. Nafsu nak engkar saja perintah Allah Ta'ala ni. Nafsu kata begitu, kita pun tak boleh lah. Kita kena macam ni, lawan nafsu. Nah, nampak? Maknanya, dia adalah berkaitan dengan sabar terhadap ketaatan. Dan kesabaran untuk ketaatan ni, saya nak ulas sikit. Sabar dan ketaatan ni dia ada 3 peringkat. Yang pertama,
Tak apalah, saya cerita kemudian lah, panjang pula. Tak apa, yang saya tu pada sabar yang kelima, iaitu sabar terhadap kesusahan berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar terhadap kesusahan berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni sebagai satu cabang sabar yang perlu kita dapatkan atau kita terapkan dalam diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Sebab sejarah telah menunjukkan bahawa dakwah ni ataupun perkara yang nak panggil orang datang kepada Allah SWT ni memerlukan kepada kesabaran. Kita lihat saja bagaimana Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh ini berdakwah kepada umat dia, kepada kaum dia 950 tahun. 950 tahun. Pengikutnya tidak sampai pun 50 orang, tuan-tuan. Nampak? Kita lihat juga bagaimana yang kisah disebutkan dalam surah Yasin. Kisah tentang seorang pemuda Habibun Najjar. Habibun Najjar ni syahid. Kenapa? Kerana pada tempat tu, di zaman dia, orang-orang kampung dia, ni dikurniakan dengan 3 orang rasul. 3 orang rasul, pengikut hanya seorang. Inilah Habibun Najjar ni. Mana Habibun Najjar disebutkan dalam surah Yasin, dia telah syahid, dia dipijak perutnya oleh orang kaum dia, orang kampung dia sendiri. Boleh baca dalam surah Yasin cerita tentang Habibun Najjar, di mana dia berdakwah ni, dia sabar sampai dia mati. Kena pijak sampai perut dia pecah. Nampak? Itu sabar. Dan yang inilah dia yang menjadi satu perkara yang kita lihat dalam lipatan sejarah. Bukan Nabi Nuh AS saja, bahkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, iaitu utus oleh Allah SWT, menerima ujian yang besar sebab itu berdakwah. Bahkan ada yang mati di tangan kaum dia, yang wafat di tangan kaum dia. Kita lihat bagaimana Nabi Zakaria, Nabi Yahya, yang mana dia dibunuh oleh kaum dia sendiri. Yang kita lihat bagaimana itulah dia suasana kesabaran yang perlu ada dalam diri kita. Apatah lagi kita nak lihat, bukan saya nak kata PKP ataupun COVID-19 ni satu ujian yang kecil. Tidak, tuan-tuan. Cuma saya nak beritahu, bila mana kita hadapi COVID-19 ni, kita hadapinya dengan putus rasa kesabaran. InsyaAllah kita akan jumpa nanti ujian-ujian Allah Ta'ala yang lebih besar daripada ini, dan kita akan dapat perhatikan bagaimana kita dapat menjadi orang yang betul-betul sabar, tuan-tuan. Sebab tu saya lihat keadaan sekarang ni, kita sentiasa bantu-membantu antara satu lain. Apatah lagi Sedang Jaya ni sekarang ni, kita lihat macam-macam rumus dah keluar. Sedang Jaya pun ada kes sana, kes ini. Dan saya mengharapkan agar kita semua dapat menjaga diri kita, kita jaga sama-sama kita, mudah-mudahan insyaAllah. Dan saya juga nak ucapkan terima kasih kepada semua para ibu bapa yang sentiasa menyokong Siti Sedang Jaya daripada awal sehingga ke akhirnya. Saya tahu di kalangan ibu bapa sewaktu PKP baru-baru ni masih juga membayar yuran walaupun anak-anak tidak dihantar ke sekolah. Bahkan saya tahu ada yang bayar penuh sekalipun. Saya ucapkan terima kasih, dan saya anggap ia sebagai satu perkara yang hanya Allah Ta'ala saja yang mampu membalasnya. Kita mudah-mudahan, kita doakan Siti kita ni dapat berkembang lebih baik insya-Allah, dan dapat berbakti kepada ummah dan menjadi sebahagian daripada amal jariah kita yang kita bawa, bukan saja di dunia, bahkan sewaktu kita berada di alam baqa', ketika mana kita berada di yaumil mahsyar kelak. Kita nak bila mana kita mendapat buku catatan kita daripada tangan kanan. Kita lihat bagaimana Allah SWT mengundikan darjat yang setinggi-tingginya kepada mereka, terutamanya mereka yang menafkahkan harta, menginfak hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekadar itu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Ustaz kerana dijemput pada hari ini. Minta maaf ya sebab Zoom ni dia ada 40 minit je. Jadi kita manfaatkan yang percuma lah untuk semua. Jadi insyaAllah kita buat lagi akan datang untuk sesi-sesi seperti ini sebagai tarbiyah diri kita lah. Tambah sikit ilmu dan perbaiki amal kita. Dan terima kasih kepada semua ibu bapa yang hadir pada malam ni. Kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah Al-As.
Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.